Kita ke pengajian malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabi zam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Baik. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yubna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal hari ibtigha'a wajhillah wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan al-fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat muslimin ya, rahimahullah taala. Baik. Jadi malam ini kita sambung bab iddah bab iddah di muka surat 340 5.1.2. Jika perempuan diceraikan dengan talak bain. Jika perempuan diceraikan dengan talak bain, hendaklah dilihat sama ada perempuan itu mengandung ataupun tidak. Ada bain pun tengoklah bain apa, bain sugra, bain kubra. Bain dia ada sugra, ada kubra, bain kecil dan bain besar. Bain kecil ialah perceraian dengan pasah dan khulu'. Perceraian dengan pasah dan khulu' kan dikatakan sebagai bain sugra. Yang kedua bain kubra.
Kalau dalam kitab ni dia sebut bain je, dia tak ada sebut bain sughra kubra. Kalau keputusan mahkamah, bila berlaku perceraian di mahkamah, dia akan tulis itu perceraian dengan talak bain kubra atau sughra, bain kecil ataupun bain besar. Kalau bain kecil ialah perceraian dengan pasah dan juga khulu, tebus talak. Manakala bain kubra ialah perceraian dengan talak 3. Talak 3. Jadi jika perempuan diceraikan dengan talak bain, hendaklah dilihat sama ada perempuan itu mengandung ataupun tidak. Jika perempuan itu mengandung, suami wajib menyediakan tempat tinggal. Suami wajib menyediakan tempat tinggal. Bukan sunat menyediakan tempat tinggal, tapi wajib menyediakan tempat tinggal. Kemudian terpulanglah pada isteri, bekas isteri itu, sama ada dia nak tinggal situ atau tidak. Kalau dia betah tinggal di situ, dia boleh tinggal lah. Tapi kalau dia tak betah tinggal di tempat yang telah disediakan oleh bekas suami dia, tak perlulah tinggal situ, boleh tinggal tempat lain. Ataupun balik ke pangkuan keluarga dia lah, macam tu. Pada kaki macam tu, dia kembali kepada pangkuan keluarga dia, mak ayah dia balik. Cuma kalau in case berlaku macam tu kan, mana ahli keluarga dia pun tak ada nak panggil dia balik ke rumah, jadi suami wajib menyediakan tempat tinggal lah kepada isteri yang telah pun diceraikan. Jadi hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, ya ayuhan nabi iza talaqtumun nisa fatalliquhunna biiddatihinna wa ahsinul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Gitu maksudnya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, iza talaqtumun nisa, apabila kamu mentalak akan isterimu, fatalliquhunna biiddatihinna wa asinul iddah, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, mengira iddahnya, dan hitungkanlah masa iddah itu dengan betul. Hitungkanlah masa iddah dia dengan betul. Serta bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqullah wala tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kamu mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah kediamannya. Janganlah kamu mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah kediamannya. Dan rumah biasanya rumah suami lah, biasanya rumah suami lah kan, sehingga selesai iddah. Dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji, bifahishatin mubayyinah, dengan perbuatan yang keji, barulah boleh mengeluarkan mereka, ataupun biarlah dia sendiri keluarlah, macam tu. Kalau dia rasa dia tak selesa tinggal dengan bekas suami dia tu, maka dia boleh keluarlah, gitu. Selama mana tempoh iddah dia ada ke situ. Dah habis iddah, dia bolehlah keluar. Okey? Macam tu. Jadi ayat ini umumnya menyentuh iddah perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i ataupun talak bain. Jadi maksud dengan tempat tinggal ni, tempat tinggal yang perlu disediakan oleh suami ni ialah perceraian dengan talak raj'i, talak 1 ataupun 2, ataupun talak bain. Jadi mana bain ni? Bain sughra lah. Bain sughra, bukan bain kubra. Bain sughra mana perceraian dengan pasah atau khulu. Pasah ataupun khulu. Pasah ni mana isteri yang mohon bercerai, penyeraian dengan pasah. Khulu ini ialah tebus talak. Suami kata, kalau kau nak bercerai boleh, kau bagi aku 10,000, aku boleh ceraikan kau lah. Nama tebus talak. Mana suami minta duit dengan isteri, baru dia boleh lafazkan cerai tersebut. Kalau tak bagi duit, dia tak nak lah. Itu dikatakan perceraian dengan hulu.
Perceraian dengan pasah dan hulu tidak boleh dirujuk semula dalam masa iddah. Kalau nak bersama semula, mestilah selepas habis iddah, kan, barulah boleh berkahwin dengan akad nikah yang baru. Dengan akad nikah yang baru. Banyaklah kerja dia sikit. Kemudian isteri berhak mendapat nafkah. Isteri berhak mendapat nafkah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Mana kena bagi nafkah iddah? Nafkah iddah kan? Mana berapa keperluannya satu hari? Berapa keperluannya satu hari? Kiralah congak, ataupun kira langsam. Sebulan berapa yang diperlukan? Langsam lah. Contoh dia nak langsam sebulan, dia nak 500. Langsam 500. Mana bekas suami kena bagi dia 500 lah. Macam tu. Ataupun mungkin dia tengok bekas suami ni gaji besar. Gaji besar, duit banyak. Dia pun dah diceraikan. Jadi dia boleh menuntut di mahkamah. Kata nafkah iddah tu besar. Contohnya 1,000 sebulan nafkah iddah dia lah. Nafkah iddah. Ini bergantung kepada pendapatan suami dia. Dan yang tahu pendapatan suami itu biasanya bekas isteri lah. Bekas isteri yang tahu berapa pendapatan bekas suami dia. Orang lain tak tahu dah. Dia lah yang tahu. Contohnya, dia mungkin lah dia boleh tengok buku bank bekas suami dia dulu kan. Sebelum bercerai dia tengoklah bekas buku bank, akaun bank bekas suami dia tu. Mungkin berapa dalam tu, mungkin dia tahulah sebelum diceraikan. Jadi dia bolehlah tuntut berapa. Gitu. Dan biasanya permohonan nafkah ini biasanya dimohon kemudian. Contohnya hari ini bercerai. Hari ini bercerai di mahkamah. Kan? Keputusan mahkamah menyatakan jatuh talak. Dia bukan hari itu juga mana selesaikan nafkah, bukan. Mana kalau sana isteri telah ceraikan, maknanya dia kena mohon bicara untuk nafkah pula. Bicara yang lain. Bukan hari itu dia bicara bercerai, hari itu juga dapat nafkah. Tidak. Dia kena ada satu perbicaraan yang lain pula untuk memohon nafkah daripada bekas suami dia lah. Apa nafkah yang dia nak macam tu. Dia tengoklah pendapatan suami dia sebelum tentu dia tahu. Baik. Jadi isteri berhak mendapat nafkah. Nafkah iddah. Betul tak? Nafkah iddah dan juga tadi berhak mendapat tempat tinggal. Kemudian isteri naklah mendiami rumah yang disediakan oleh suaminya. Isteri naklah mendiami rumah yang disediakan oleh suaminya ataupun bekas suaminya dalam tempoh iddah. Dia tak boleh meninggalkan rumah melainkan adanya keperluan. Tak boleh meninggalkan rumah melainkan adanya keperluan. Contoh dia memerlukan makanan dan seumpamanya, atau menjual barang kepunyaannya bagi mendapatkan hasil, sedangkan tiada siapa yang akan melakukan kerja-kerja tersebut bagi pihak dia. Ataupun dia pekerja dalam sesuatu pekerjaan yang tidak membenarkannya tinggal di rumah berterusan sepanjang tempoh iddah. Atau isteri itu terpaksa menghilangkan kesunyiannya dengan berbual-bual dengan jiran dia. Dengan jiran. So maknanya dia boleh keluar lah. Dia boleh keluar lah. Walaupun suaminya menyediakan tempat tinggal, suami kata kau jangan keluar. Kau masih dalam iddah. Talak 1 ataupun talak 2 lah. Itulah talak 2. Jadi kalau ikut hukum syarak, dia kata kau tak boleh keluar daripada rumah kau. Pandai pula cakap tu. Kan ada separuh suami cakap macam tu kan. Kau baru kena cerai. Dia dah ceraikan kau. Kalau ikut undang Islam, dia kata kalau dah cerai kau tak boleh keluar daripada rumah. Lepas tu suami pun beramus. Tak mana pergi senyap. Hilang je tu. Jadi isteri pun kan termenung nak keluar. Macam mana ni? Dia pula seorang. Ataupun mungkin dia ada anak pula. Anak seorang. Jadi dia tak ada orang lain.
Mungkin dia punya adik-beradik dia dah terputus hubungan dengan dia. Kemudian nak ayah pun mungkin dah tak ada dah. Yang dia ni sebatang kara. Sebatang kara tak? Perempuan ni sebatang kara. Lepas tu dah kena cerai pula tu. Dah lah sebatang kara. Kena cerai pula tu. Lepas tu suami lasap. Tak tahu ke mana. Suami dia kata sebelum dia lasap tu dia kata kau jangan keluar pada rumah ni. Kau jangan keluar daripada rumah ni sebab kau masih lagi dalam edah talak 1 ataupun talak 2 lah. Pandai pula suami cakap macam tu. Jadi macam mana dengan perempuan ni tadi? Duit tak ada. Duit tak ada. Poket kosong. So anak nak makan, dia pun nak makan juga. So nak cari mana makanan ni? Jadi maknanya darurat. Dalam keadaan darurat macam tu, dia boleh keluar lah. Boleh keluar sekadar hajat dia, sekadar keperluan dia. Tak boleh lah dia orang kata melangok sana, melangok ke sini dan sebagainya. Tak boleh. Baik. Jadi isteri naklah mendiami rumah yang disediakan suaminya dalam tempoh iddah. Dia tak boleh meninggalkan rumah melainkan ada keperluan. Melainkan ada keperluan tadi tuan. Contohnya, dia memerlukan makanan, memerlukan minuman, atau dia perlu menjual barang kepunyaannya bagi mendapatkan duit. Kalau tak dapat jual, contohnya jual nasi lemak. Contohnya jual nasi lemak. Jadi mana dia perlu keluar. Ataupun dia nak beli, nak buat nasi lemak pun kena ada bahan nak buat nasi lemak. Betul tak? Kalau dia boleh order secara online lah. Kan ada orang hantar ke rumah dia. Lepas tu siapa nak beli nasi lemak dia order lah. Nasi lemak janda lah. Betul? Nasi lemak. Mana? Tahan yang macam tu. Ni nak cakap ni, tengah bincang ni. Yalah tu. Mana ada tempat-tempat tertentu dia bolehlah keluar untuk mendapatkan nafkah untuk diri sendiri. Dan suami lasap macam tu je. Tak ada kabar berita, duit pun tak tinggal, duit nafkah pun tak ada kan. Tu jadi mana dia bolehlah keluar. Contohnya dia memerlukan makanan dan seumpamanya, minuman, kan? Ataupun menjual barang kepunyaannya bagi mendapatkan hasil, untuk dapatkan duit. Sedangkan tiada siapa yang akan melakukan kerja-kerja tersebut bagi pihak dia. Dia pula tunggal. Sebatang kara kan. Mak ayah pun dah tak ada, adik-beradik pun mungkin dah terputus hubungan dan sebagainya. Jiran pun tak kenal, dia pun tak kenal jiran pun tak kenal dia. Kan? Jadi macam mana? Jadi terpaksalah order secara online lah. Nak order pun kena ada duit juga. Tak ada duit macam mana nak order? Contoh nak order, nak buat nasi lemak, nak order ikan bilis. Nak order ikan bilis pun nak kena ada duit juga. Takkan main order-order macam tu je. Kan? Lainlah kalau ada suami dia meninggalkan duit yang banyak, dia kata. Saya dah ceraikan kau dengan talak 2. Saya dah siapkan duit untuk kau nafkah iddah. Saya siap. 3 bulan saya dah siapkan duit. Contoh 3,000 dia dah siapkan. Bulan pertama 1,000, bulan kedua 1,000, bulan ketiga 1,000. Ada duit dah siapkan dah. Senanglah macam tu. Tak payah nak keluar mana-mana melangok dah. Kan? Dah cari duit. Tak payah. Cuma order je lah. COD lah. Order barang. Kalau dia nak berniaga. Ataupun nak beli barang pasar ke. Order lah. Tu pun kalau ada orang nak hantar barang kan. Kalau tak ada terpaksa juga keluar. Pergi beli barang. Barang basah. Barang kering. Ikan. Udang. Takkan nak makan ikan bilis setiap hari. Tak? Takkan nak makan ikan bilis setiap hari. Contoh tentu nak tukar-tukar menu pula. Ikan bawal. Tak? Ikan bawang merah, bawal merah kan. Ikan apa lagi yang mahal tu? Sotong.
udang harimau. Sesekali naklah udang harimau. Tuan. Baik. Seterusnya, ataupun dia pekerja dalam sesuatu pekerjaan yang tak membenarkannya tinggal di rumah berterusan sepanjang tempoh iddah. Dia pula pekerja. Kalau ada jenis orang bekerja, takkan dia nak duduk kat rumah. Kecuali kalau COVID dia kenalah orang kata terpaksa bekerja secara online. Ini COVID dah habis. Kehadiran ke pejabat dah jadi wajib. Kehadiran pejabat, nak tak nak dia kena hadir ke pejabat, ataupun hadir ke kilang dia tempat kerja. Kalau tak kan nanti habislah, tak adalah dia punya pendapatan dia bulan tu, gaji kena potong dan sebagainya. Kan, allowance pun tak dapat, OT pun tak ada. OT tak ada. Jadi maknanya dia perlu keluar. Mana ada alasan lah untuk dia keluar. Atau isteri itu terpaksa menghilangkan kesunyian dengan berbual-bual dengan jiran dia. Kalau duduklah orang dalam rumah tu seorang boring kan, anak pun tak ada, peti tak kena carai pula, suami pun dah rosak. Jadi dengan siapa dia nak berbual? Takkan nak menghadap TV setiap hari. Tengok Asro kan daripada pagi sampai ke petang tengok TV, boring lah dia. Tuan pun boring menghadap TV setiap hari kan. Mana nak juga kawan untuk kita bercakap, berburak. Macam tu. Cerita buah lah, cerita ikan pelago lah, kan, cerita ikan dalam kolam lah, tak? Cerita kucing lah, cerita ayam lah, tak kisahlah. Mana ada kawan nak borak, tak kisahlah apa cerita tuan-tuan. Baik, dalam semua keadaan ni isteri tidak haram meninggalkan rumahnya. Nampak? Dalam semua keadaan tadi, maka isteri yang telah diceraikan tadi tidak haram meninggalkan rumahnya untuk tujuan tersebut. Bolehlah dia keluar. Boleh keluar tetapi jangan melanguk. Kita kan melanguk, dia lepak je kat tepi kedai kopi tu kan, macam tu kan, menebeng macam tu. Dia dah cerai. Dia pun dah mulalah pasang berhias lah. Kalau ikut kan tak boleh berhias lagi, masih lama dah. Separuh pada perempuan ni bila dah kena cerainya, dia pun dah mula berhias. Kau boleh, aku pun boleh juga, dia kata. Kau boleh, dia cakap pada bekas suami dia lah. Kalau kau boleh, aku pun boleh juga, dia kata. Dia pun mulalah kata pasang badan lah, pasang tu lah. Macam tu. Suami betul juga, ada juga suami macam tu. Bila isteri dia cabut lagi, pun lagi pada rumah, dia bukan suami dia cabut lagi, kerana isteri pun ada juga cabut lagi pada rumah. Kemudian tinggal orang-orang dah kahwin pula dengan jantan lain. Macam tu. Sedangkan belum diceraikan lagi. Belum cerai, tiba-tiba tengok dah kahwin dengan jantan lain. Kan panjang cerita kan, jadi maknanya benda tu adalah orang kata masalah. Apa masalah dia sebenar dia? Apa benda yang dia tak setuju? Apa benda yang dia tak suka? Macam tu. Sedangkan dia masih lagi suami orang. Itu kan? Jadi benda ni boleh dilaporkan kepada, kalau kes macam tu bolehlah si suami ni melaporkan kepada pihak berkuasa lah. Berkuasa. Gitu. Baik. Kemudian larangan keluar pada rumah tanpa sebarang keperluan berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kamu mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah kediamannya sehingga selesai iddahnya. Mana kediaman ni, makna kediaman bersamalah. Rumah-rumah kediaman ni maksudnya kediaman bersama. Biasalah macam tu. Maknanya rumah, mungkin suami beli rumah, isteri ada bantu bayar bulan-bulan kan. Dia tengok suami ni pun pendapatan tak berapa sangat, tapi bila beli rumah tu memang nama suami dia. Bila nak bayar bulan-bulan masalah dia. Isteri bantu bayar. Itu dia katakan harta sepencerian. Bila kalau kes berlaku perceraian, maknanya masing-masing ada hak terhadap rumah tadi. Walaupun nama rumah itu penama dia adalah suami dia. Suami yang beli rumah, tapi isteri yang membantu bayar. Kan? Ataupun isteri yang membeli rumah, suami ada membantu bayar. Itu dah kira harta sepencerian.
Bila kalau kes berlaku perceraian, maknanya biasanya rumah itu akan dibagi dua lah. Macam mana nak bagi dua, Ustaz? Rumah satu kan? Jual lah rumah tu. Ataupun salah seorang nakkan rumah tu boleh. Maknanya seorang lagi kena bayar. Baki itu berapa? Contohlah harga rumah 300,000 kan. Harga rumah 300,000. Kalau bagi dua maknanya 150,000 kan. Untuk setiap bahagian kan. Bahagian suami dan bahagian isteri 150,000. So kalau sana isteri kata saya nak duduk rumah tu. Jadi bolehlah separuh lagi dia kena bayar dengan bekas suami tadi. Kalau dia ada duit langsam bayar habis lah. Kalau tak boleh dah dia bayar bulan-bulan. Bayar sikit-sikit kepada bekas suami tadi. Itu masalahnya kalau berlaku perceraian. Banyaklah masalah dia bila bercerai. Baik. Sementara dalil harus keluar daripada rumah. Kalau ikut pada Al-Quran ni, dia kata tak boleh keluar daripada rumah. Dalil larangan keluar daripada rumah, itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yahrujna. Ni dalilnya. Surah At-Talaq ayat 6. Kemudian ada pula dalil menyatakan boleh. Hadis pula menyatakan. Mana ditakhsiskan oleh hadis. Mulanya umum lagi tak boleh. Kemudian diperkecilkan, kan, dipermudahkan, mana dibolehkan keluar. Pada asalnya sempit. Itu sebab ada kaedah menyatakan iza daqa syai'un ittasa. Iza daqa syai'un ittasa. Apabila sempit satu benda tu maka lapang. Sempit dia akan jadi lapang. Ataupun apabila suatu benda itu lapang maka disempitkan. Itu kaedah dalam usul fiqh. Macam ni, dalam masalah ini kalau ikut ayat Quran ni tak boleh keluar. Surah Talaq kata tak boleh keluar. Bila dah cerai kan tak boleh keluar daripada rumah. Okey? Jadi sempit benda tu. Kemudian ittasa dilapangkan dengan hadis. Mana boleh keluar dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Sementara dalil harus keluar daripada rumah kerana keperluan adalah seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu taala anhu qala talaqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha fazajaroha rajulun an takhruja. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bala ukhriji fajuddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa. Maksudnya apa, perempuan? Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu katanya, ibu saudaraku telah pun diceraikan. Dia kata, tulikan khalati, ibu saudaraku telah pun diceraikan. Kemudian fa'aradat an tajudda nakhlaha, dia berkehendak untuk memetik buah tamar. Dia berkehendak memetik buah tamar. Mungkin dia ada keperluan kepada buah tamar kan, lapar dan sebagainya, jadi perlukan keluar pada rumah untuk memetik. Fazajaraha rajulun an takhruja, tiba-tiba ada lelaki yang menegah dia. Tak tahu siapa lelaki itu, sama ada bekas suami dia ataupun mungkin saudara daripada bekas suami dia, menegah daripada keluar. Fa'atan Nabi SAW, lalu dia datang menemui baginda Rasulullah SAW. Maka dia mengadulah perkara tadi kepada baginda Rasulullah SAW berkenaan larangan dia tadi, sampai dia tak boleh keluar. Maka apa jawapan Nabi? Bala ukhriji. Ukhriji, mana keluarlah. Dia kata, ya keluarlah. Kemudian petiklah buah tamar. Fajuddi nakhlaki, petiklah. Fa innaki asa an tasaddaqi at-tafani ma'rufa. Mudah-mudahan engkau akan dapat bersedekah ataupun melakukan sesuatu kebaikan. Mudah-mudahan engkau dapat bersedekah dengan buah tamar tadi engkau petik ni, dan mungkin juga kau boleh buat satu benda kebaikan yang lain lah. Okay, membantu orang yang kelaparan dan sebagainya kan. Jadi maknanya ni dalil membolehkan. Jadi pada asalnya kalau ikut Al-Quran tadi benda tu sempit. Maka kemudian diluaskan hukum dia.
Asalnya hukum ni sempit, kemudian itasa'a diluaskan sehingga bolehlah perempuan yang beredah tadi keluar dari rumahnya mengikut kepada keperluan dia lah. Macam tu. Baik, kemudian 5.1.222, jika perempuan itu tidak mengandung, jika perempuan itu tak mengandung, dia tidak berhak mendapat nafkah. Dia hanya wajib diberi tempat tinggal dan wajib mendiami rumah itu sehingga eddahnya selesai. Jadi kalau perempuan tu dia tak mengandung, ataupun mungkin belum mengandung lah. Sebab kadang-kadang perceraian selepas disetubuhi. Perceraian ni ada dua. Satu perceraian sebelum disetubuhi, satu lagi perceraian setelah disetubuhi. Setelah disetubuhi tiba-tiba suami ceraikan dia. Malam tadi bersetubuh suami isteri, pagi tu dah kena cerai. Itu dikatakan perceraian selepas disetubuhi. Benda tu pun hakim dia mikir. Hakim apabila dia nak buat sesuatu keputusan mahkamah, kan, hakim bila nak buat sesuatu keputusan mahkamah, biasanya dia akan tanya isteri tu, malam tadi ada tak bersama? Kerana dia akan mempengaruhi keputusan hakim. Dia akan mempengaruhi keputusan hakim dan akan menentukan edah dia macam mana, berapa lama edah dia, kan. Mana perceraian sebelum disetubuhi dan ada perceraian yang selepas disetubuhi. Ada perceraian ketika dalam haid, mana dalam kotor. Ada perceraian yang berlaku ketika perempuan itu suci. Suci pada dua tadi, kan. Suci yang sebelum disetubuhi dan suci selepas disetubuhi. Gitu. Dan ada perceraian perempuan itu dalam keadaan mengandung. Perceraian dalam keadaan perempuan itu hamil ataupun mengandung. Mengandung pun tengoklah berapa bulan, kan. Bulan. Yang tahu mengandung ni biasanya perempuan lah. Kadang suami tak tahu si dia mengandung. Dia tahu dia cerai je. Dia nak marah, ada bongi ke, kan. Dia biasa berlaku perceraian ni biasanya banyak faktor lah. Antaranya sihir, gangguan sihir pun boleh menyebabkan berlaku cerai. Kemudian ada gangguan orang ketiga, kan, boleh juga berlaku perceraian. Lepas itu orang kata tak normal pun boleh berlaku cerai juga. Okey. Tekanan perasaan jiwa boleh juga berlaku perceraian. Bergaduh berlaku perceraian juga. Banyak faktor lah. Duit tak cukup berlaku perceraian. Lepas tu masalah kontut busuk pun cerai juga. Ini perkara remeh-temeh, kan. Apa nak tuan baca tak dalam khabar? Perkara remeh-temeh menyebabkan berlaku perceraian. Kan, badan isi berbau dia tu, cerai, kan. Kentut busuk, cerai. Berebut channel TV, kan. Suami nak tengok bola, isteri nak tengok apa, kata Mahathir lawak, bergaduh, cerai. Macam-macam lah, tuan-tuan. Kadang mengerti temeh pun boleh bercerai. Gitu. Tak nak tidur bersama, cerai. Masak tak sedap, cerai. Suami nak masak, orang kata aku suka makan apa dengan belacan, gitu, kan. Kita nanti cerita film ni, kenapa kau tak masak nasi dengan belacan, gitu. Kan bukan kesukaan aku belacan. Tentu cerai. Banyaklah benda-benda remeh-temeh boleh bercerai, tu, kan. Auzubillah min zalik. Baik, seterusnya sikit lagi, Jadi jika perempuan itu tidak mengandung, dia tidak berhak mendapat nafkah. Dia hanya wajib diberi tempat tinggal dan wajib mendiami rumah itu sehingga eddahnya selesai. Hal ini berdasarkan hadis dalam kisah Fatimah binti Qais ketika dia diceraikan oleh suaminya dengan talak bain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha la nafaqata laki illa an takuni hamilan. La nafaqata laki illa an takuna hamilan. Tiada nafkah baginya kecuali kalau dia itu mengandung. Kalau dia mengandung, kan, maka barulah ada nafkah. Macam tu.
Baik, sekali lagi. Kemudian iddah kerana kematian. Perempuan yang beriddah kerana kematian, suami wajib atasnya perkara-perkara berikut. Pertama, perempuan yang beriddah kerana kematian suami wajib atasnya perkara berikut. Pertama, berkabung. Berkabung atas kematian suami. Bila suami dah meninggal, mana wajib bagi dia itu berkabung. Tak boleh dia berhias sendirilah. Kerana suami dia meninggal. Lagi pun suasana sedih kan. Sedih. Lainlah kalau isteri ni dia bonci dengan suami dia. Memang dia minta suami dia mati cepat. Dia dah marah dengan suami ni, tak suka dengan suami, dan dia doa selalu supaya mati cepat lah suami tu. Bila suami mati accident, goyang lah dah. Tak sampai berkabung tu kan, terus berhias. Tak sampai berkabung, terus berhias. Ada pula jantan lain pula ngekor dia kan. Asyik WhatsApp je, kontak dia kan, ganggu dia dan sebagainya. Tapi kalau ikut pada hukum Islam yang sebenarnya, bila suami mati meninggal dunia, maka isteri wajib berkabung. Macam mana dia katakan wajib berkabung? Iaitu tidak berhias dan mengenakan bau-bauan. Mana dia tak boleh berhias sendiri, berbedak-bedak ke apa sebagainya, pakai minyak wangi ke sebagainya, dan tak boleh juga mengenakan bau-bauan. Minyak wangi kan, yang boleh menarik perhatian si lelaki yang lain. Gitu. Oleh itu dia tak boleh memakai pakaian berwarna terang. Tak boleh pakai pakaian berwarna terang. Kemudian tak boleh bercelak. Kemudian tak boleh bersolek, atau memakai barang kemas sama ada emas, perak atau lainnya. Tak boleh pakai barang-barang kemas. Mana benda-benda yang boleh menarik perhatian lah, perhatian lelaki. Sehingga kalau lelaki pun awak ni cantik lah kan, wah cun lah awak ni, tak. Mana dah ada perhatian lah, lelaki dah boleh menarik perhatian lelaki. Dia jangan sampai tahap macam tu lah. Itu naklah pakai pakaian yang kata hitam, pakaian-pakaian yang kusam, mana-mana yang tak sepatutnya lah, bukan berhias, mana tak boleh menarik perhatian suami. Itu kalau orang isteri kematian suami. Oleh itu tak boleh memakai pakaian berwarna terang, bercelak, bersolek, memakai barang kemas sama ada emas, perak dan lainnya. Jika perempuan itu berbuat demikian, apa hukumnya? Kata musannaf, kan, jika perempuan itu berbuat demikian, maka hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Dan perempuan yang kematian suami, iddah dia berapa lama? Berapa lama iddah dia? Perempuan yang kematian suami. 4 bulan 10 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itulah tempoh iddah kepada isteri yang kematian suami. Kalau suami kematian isteri suami kematian isteri ada iddah tak? Tak ada. Isteri suami tak ada iddah ada kan? Dia terus berhias je. Menggatar dia, nak mula orang mengatar kan. Kubur isteri merah lagi tu, tanah merah lagi, dia dah mula orang mengatar, mengelisar dia tu. Tuan-tuan. Janganlah macam tu kan. Orang kata cool lah dulu, relax dulu, tenang, tak lagi gunung dikejar kan. Yang risau sangat tu faham. Tapi itulah separuh yang berlaku, ada berlaku begitu. Isteri baru meninggal dunia, pagi itu petang tu dah menyebut hantar borang ke pejabat agama dan nikah. Sebut hantar borang. Lambe kan bunyi dia. Baik, hal ini berdasarkan pada hadis an Ummi Habibah radhiyallahu taala anha qala Nabi SAW, la yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasa layalin illa ala zaujin arba'ata asyurin wa asyra. Kan, daripada Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW telah bersabda, tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat berkabung atas kematian seseorang melebihi 3 hari
melainkan kematian suami. Melebihi 3 hari melainkan kematian suami. Kalau perempuan-perempuan kematian suami, maka naklah dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu pun kadang-kadang tak sampai 4 bulan 10 hari kan. Dah sibuk dia nak nikah. Dah sibuk dia nak menikah. Ada juga macam tu. Bukan semua, tapi bukan semualah. Ada lah 1 2 kes macam tu. Sibuk dia kira tu edah tu. Bila nak habis. Yang lelaki pula sibuk telefon ni. Dah belum. Jomlah kita penjebat kamu kan. Nak sabar nak nikah ni kan. Ini duda. Ini janda. Janda kematian suami. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa haram seorang perempuan berkabung atas kematian bukan suami. Haram seorang perempuan berkabung kematian yang bukan suami dia. Apa nak berkabung? Dan wajib berkabung atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Rasulullah SAW membenarkan perbuatan menzahirkan kesedihan dan menyuruh orang ramai mengucapkan takziah dalam tempoh 3 hari sahaja. Kalau ucap takziah 3 hari saja. Hanya itu. Hal ini adalah kerana dalam tempoh ini biasanya jiwa seseorang tidak mampu menahan sabar dan menyembunyikan kesedihan dia kan. Yalah, suami dah meninggal. Macam tu. Yalah, lama hidup bersama sama 40 tahun hidup bersama. Kan ada yang kadang kata 30 tahun, ada 20 tahun hidup bersama. Sampai anak pun dah besar. Tiba-tiba meninggal dunia kan. Covid kan. Itu kan ramai meninggal Covid kan. Jadi kalau sebelum ni berdua dah tinggal seorang, tidur kat bilik tu seorang kan gitu. Tengoklah gambar suami kan yang telah meninggal dunia. Itulah dia sedihlah. Macam suami tadi. Cukup masa dia contohnya buat kenduri doa selamat, tahiyat sebagainya, kerana mengenangkan akan bekas suaminya telah pun meninggal dunia. Baik. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada satu lagi hadis yang mana dia kata daripada Ummu Atiyah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, katanya kami dilarang berkabung atas kematian seseorang melebihi 3 hari melainkan kematian suami yang dibenarkan berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kami tidak dibenarkan bercelak. Ini ada satu riwayat lain pula kan, dia kata wala naktahila, kami tidak dibenarkan bercelak. Kemudian wala natatayyiba, dan kami juga tak dibenarkan memakai bau-bauan. Kemudian wala nalbasa sauban masburan, dan kami juga tak dibenarkan memakai pakaian yang cantik. Pakaian cantik yang dikatakan sebagai asbun, sejenis pakaian wanita Arab. Dan ketika mandi setelah suci pada haid, maka kami barulah dibenarkan memakai minyak wangi dan dibenarkan berhias saja tu. Dan kami juga dilarang mengiringi jenazah. Ketika dalam keadaan berkabung tadi, kami juga tak dibenarkan. Wa nunhi an itiba'ul janair, kami juga ditegah daripada mengiringi jenazah orang meninggal dunia. Ini antara bentuk-bentuk larangan lah yang dikenakan kepada perempuan yang dalam keadaan berkabung, mana kematian suami. Baik, saya rasa sekadar itulah perbincangan kita. Syak pun dah masuk. InsyaAllah hak datang kita masuk lagi, kita sambung lagi, ada lagi sikit lagi. Kemudian nanti kita akan masuk kesimpulan hukum iddah. Lepas tu nanti masuk nafkah pula. InsyaAllah. Itu saja perbincangan kita malam ini, insyaAllah. Saya buka soalan kalau ada. Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya fatah alim.
nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ftahna al-arifin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.